Assalamualaikum, hai dan selamat datang ke dalam YouTube channel ni. Kepada korang yang baru masuk ke channel ni, selamat datang aku ucapkan. Dan kepada korang yang belum lagi tekan button subscribe tu, korang bolehlah tekan button subscribe sekaligus tekan butang loceng supaya korang tak terlepas untuk dapatkan notification video-video terbaru daripada channel aku ni. Okay guys, pada kali ni aku nak berkongsi dengan korang pasal satu cerita seram yang mana baru-baru ni ada salah seorang subscriber aku ni, dia DM aku dekat Instagram dan dia request untuk minta aku buat cover story pasal Jalan Puncak Alam ni. So bagi menunaikan permintaan dia, jom kita layan dulu cerita seram yang aku nak sampaikan ni. Puncak Alam ni sebenarnya terletak di negeri Selangor dan Puncak Alam ni juga sebenarnya tak jauh lah daripada Shah Alam tu. Jarak antara Jalan Puncak Alam nak ke Shah Alam ni kalau tak silap aku mengambil masa lebih kurang dalam 25 km lah. Pada awalnya kawasan Jalan Puncak Alam ni sebenarnya adalah merupakan ladang kelapa sawit milik Felda. Siapa yang duduk dekat Shah Alam ataupun yang berdekatan dengan kawasan Puncak Alam ni, mesti korang tahulah tentang kisah misteri ataupun kisah seram yang pernah terjadi di Jalan Puncak Alam ni. Untuk pengetahuan korang, Jalan Puncak Alam ni juga pernah digemparkan dengan satu berita yang mengejutkan negara pada suatu ketika dulu, yang mana jalan ni adalah merupakan lokasi di mana kes Altan Toya Syaribu telah dibunuh. Dan kalau tak silap aku, sampai sekarang tak ada siapa pun yang tahu siapakah pembunuh sebenar Altan Toya ni. Boleh dikatakan ramai orang yang ingin melalui jalan ni, sebolehnya diorang akan cuba elak daripada untuk lalu jalan ni pada waktu malam. Sebabnya jalan ni bila masuk je waktu malam, ianya agak menakutkan. Dan dikatakan sesiapa je yang melalui jalan ni pada waktu malam, kebanyakan akan diganggu. Kawasan Puncak Alam ni sebenarnya pada waktu siang tak adalah menakutkan sangat, tapi bila tiba je waktu malam, boleh dikatakan jalan ni agak sunyi daripada laluan kenderaan orang ramai. Jalan Puncak Alam ni juga kalau korang biasa lalulah, kiri kanan dia adalah hutan sebenarnya. So sebab itulah jarang sangat orang nak lalu jalan ni pada waktu malam. Kebanyakan gangguan ni berlaku pada student-student UiTM dan juga penduduk di kawasan sekitar Jalan Puncak Alam ni lah. Sebabnya Jalan Puncak Alam ni juga merupakan jalan untuk menuju ke UiTM Puncak Alam. So sebab itulah kebanyakan mangsa yang diganggu adalah merupakan student UiTM dekat sini. So antara hantu yang kerap selalu kacau dekat Jalan Puncak Alam ni adalah Langsui dan juga Pontianak. Dekat sini aku ada dua cerita yang akan aku kongsikan dekat korang, yang mana kisah ni merupakan antara kisah yang paling kerap jadi bualan ramai dan juga kisah ni merupakan kisah benar yang pernah terjadi dekat Jalan Puncak Alam ni. Okey, untuk cerita yang pertama ni adalah melibatkan seorang perempuan yang mana pada ketika tu dia dikatakan nak pulang ke rumahnya pada lewat tengah malam. So nak tak nak, perempuan ni pun terpaksalah melalui Jalan Puncak Alam ni secara berseorangan. Sebab hanya jalan ni je laluan utama untuk dia balik ke rumah pada waktu tu. Dikatakan masa dia tengah drive tu, secara tiba-tiba dari jauh dia ternampak satu benda ni tengah bertengget dekat pokok yang berada di tepi jalan tu lah. So bila dia nampak benda tu, si perempuan ni pun agak panik dan juga terkejut, sebab dia tak expect langsung malam tu dia nak kena kacau. Walaupun sebelum-sebelum ni dia dah pernah dengar kisah seram yang berlaku dekat Jalan Puncak Alam ni. Lepas tu dia cubalah untuk buat-buat cool dan drive macam biasa sambil pandang ke depan tanpa tengok cermin belakang. So bila kereta dia menghampiri lalu dekat pokok tu, secara tiba-tiba benda tu pula terbang menuju ke atas bumbung kereta dia dan kemudiannya kedengaran bunyi seperti ada benda yang terhempas. Bila dah jadi macam tu, perempuan tu pun agak cemas dan ketakutan lah. Sebabnya pada masa tu keadaan jalan sangat-sangat gelap, and then kiri kanan pula penuh dengan hutan yang sangat tebal. Kemudian dia pun bacalah surah ayat-ayat suci Al-Quran untuk menenangkan diri dia yang pada ketika tu agak ketakutan, dan dalam pada masa yang sama dia juga berharap benda tu tak ikut dia lah sampai balik rumah. So tak lama lepas tu dia pun sampailah dekat rumah, and then dia pun call lah mak dia dan juga adik dia. Tapi masa tu diorang ni semua tak angkat call sebab time tu diorang semua dah tidur. Walaupun perempuan ni dah sampai dekat depan rumah dia, tapi dia still tak turun dari kereta sebab dia takut nak keluar. Manalah tahu kokok benda tu still ada dekat atas bumbung kereta dia kan. Disebabkan takut yang amat sangat, dia pun decide lah untuk stay dalam kereta sampai ke subuh. And then bila dah masuk waktu subuh, dia pun ada dengar lah suara jiran-jiran kawasan sekitar yang mula keluar untuk pergi ke masjid bagi menunaikan solat subuh. Bila dah tengok situasi tu, barulah perempuan ni dia ada keberanian untuk keluar daripada kereta dan terus masuk ke dalam rumah. Disebabkan kejadian pada
pada malam tu si perempuan ni dikatakan telah demam dan meracau selama 1 minggu. Dah puas mak ayah dia bawa pergi berubat kampung, tapi demam stay tak lega-lega lagi. Bila masuk je waktu maghrib, dia mula meracau-racau sehingga kan pernah cuba untuk membunuh diri. Tapi alhamdulillah tak lama lepas daripada tu dikatakan perempuan ni akhirnya telah pulih sepenuhnya daripada gangguan tersebut. Okey, untuk cerita yang kedua ni pula, kali ni melibatkan seorang lelaki yang baru balik daripada ofis tempat dia kerja. Dan kejadian tu dikatakan berlaku waktu tengah lewat malam. Cerita ni dikatakan berlaku pada beberapa tahun yang lepas, di mana lelaki ni dikatakan telah diganggu ketika dia baru balik dari ofis, dan pada masa tu juga dia drive kereta secara berseorangan. So bila dia nak balik kereta ke rumah pada malam tu, dia terpaksa jugalah melalui jalan Puncak Alam ni. Masa kejadian tu kalau tak silap hari Khamis malam Jumaat. Cuaca pada malam tu boleh dikatakan agak cerah dan terang jugalah, disebabkan malam tu bulan mengambang penuh. Seperti mana yang korang tahu, Khamis malam Jumaat ni adalah malam yang agak seram jugalah kalau ikut fahaman dalam masyarakat kita dekat Malaysia ni. So si lelaki ni pun lalulah jalan tu lebih kurang jam 12.30 malam. Masa dia tengah drive tu, secara tiba-tiba dia rasa ada angin kuat yang menerpa ke arah muka dia. Masa tu dia dah start rasa pelik sebenarnya, sebab macam mana angin kuat boleh masuk ke dalam kereta sedangkan waktu tu dia on aircon dan tingkap kereta tertutup. So bila dah jadi macam tu, dia pun dah start rasa pelik dan rasa cuak jugalah, macam mana pula tiba-tiba boleh ada angin yang terpa ke arah muka dia. Disebabkan malas nak fikir sangat, dia pun decide lah untuk buka CD lagu kegemaran dia. Tujuan dia pasang lagu ni sebabnya untuk menghilangkan rasa takut yang dah pun menyelubungi diri dia pada ketika tu. Masa dia tengah drive tu, tiba-tiba pula dia rasa kereta dia jadi berat, tapi dia stay think positif dan dia pun tekanlah pedal minyak untuk terus pecuk kereta dia yang tengah drive jalan di Puncak Alam tu lah. Tak lama lepas je dia melalui kawasan bukit dekat jalan Puncak Alam tu, time tu kereta dia tengah menurun bukit. Secara tiba-tiba dia ada terbau satu bauan yang sangat-sangat wangi. Pada masa yang sama, lagu favourite dia pun berkumandang lah dekat radio. So bila lagu favourite dia tengah duk main dekat radio tu, dia pun layanlah lagu tu tanpa fikir apa-apa yang berlaku. Tapi secara tiba-tiba dia terdengar pula ada bunyi macam orang bersiul halus sambil ikut rentak lagu dalam radio tu. Dan bunyi siulan tu datang daripada tempat duduk belakang. Tapi disebabkan rasa takut, dia pun tak beranilah nak tengok cermin belakang sebab dia risau kok ada nampak benda-benda pelik dekat situ. So bau wangi dalam kereta tu sebenarnya agak lama jugalah. Sebab tak tahan dengan bunyi siulan tu, dia pun decide lah untuk tutup lagu tu serta-merta. Dan tak lama lepas pada tu, bunyi siulan tu pun hilang. Bila bunyi tu dah hilang, dia ni pun decide lah untuk memberanikan diri untuk jenguk ke belakang melalui cermin. So alhamdulillah benda yang ditakutkan tadi tu dah tak ada pun dalam kereta dia. So dia pun drive lah macam biasa sambil kuatkan semangat, dan kemudian bila dah sampai je dekat rumah, dia terus cepat-cepat masuk dan mandi bersihkan diri. Cerita seram ataupun kisah mistik yang berlaku dekat jalan Puncak Alam ni sebenarnya David Teo pernah mengeluarkan satu movie yang bertajuk Jalan Puncak Alam. So kepada sesiapa dalam kalangan korang ni yang pernah melalui jalan Puncak Alam, korang tahulah macam mana dia punya seram. Okeylah, aku rasa sampai dekat sini dulu untuk video pada kali ni. Terima kasih kepada korang kerana sudi support channel ni, dan juga terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi tengok video ni dari awal sampai habis. Dan kepada korang yang belum lagi tekan button subscribe tu, korang bolehlah tekan button subscribe sekaligus tekan butang loceng supaya korang tak terlepas untuk dapatkan notification video-video terbaru daripada channel ni. Apa-apa pun terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beres, kita jumpa lagi.